Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa khabar semua? Saya harap saudara-saudari sekalian sehat walafiat. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah berjaya menjalani ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan kali ini. 1 Syawal yang akan menjelang esok adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam setelah sebulan berpuasa. Aidilfitri yang akan disambut esok bukan sahaja diraikan sebagai tanda kemenangan melawan hawa nafsu, menahan diri daripada lapar, dahaga dan perkara-perkara lain yang membatalkan ibadah puasa, tetapi juga sebagai tanda kejayaan umat Islam kembali kepada fitrah sebagai hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan. Ramadan kali ini agak berbeza. Kalau biasanya kita berjemaah di surau ataupun masjid untuk mendirikan solat tarawih, tetapi kali ini kita berjemaah di rumah bersama ahli keluarga. Oleh kerana mematuhi garis panduan ataupun SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB, kita juga tak bersesak-sesak mencari juadah berbuka puasa di bazar Ramadan atau menikmati buffet Ramadan di restoran dan majlis-majlis berbuka puasa. Sebaliknya, kita berbuka puasa secara sederhana saja dengan juadah yang disediakan oleh isteri ataupun ibu kita. Semuanya ini ada hikmahnya. Setelah sebulan bertarawih di rumah bersama ahli keluarga, ramai bapa yang dah pandai jadi imam. Anak lelaki jadi Bilal, isteri dan anak-anak yang lain jadi makmum. Saya pun jadi imam di rumah dan anak bongsu saya, Farhan, jadi Bilal. Isteri, ahli keluarga yang lain dan juga pembantu rumah menjadi makmum. Bagi sebahagian keluarga, tadarus Al-Quran bersama ahli keluarga menjadi kebiasaan. Dengan apa yang diamalkan sepanjang bulan Ramadan ini, saya percaya hubungan kasih sayang sesama ahli keluarga juga menjadi lebih rapat. Di masjid dan surau pula, hanya sebilangan daripada kita yang dibenarkan untuk mendirikan solat berjemaah, termasuklah solat Hari Raya Aidilfitri pada kali ini. Di wilayah persekutuan sebagai contoh, hanya 30 saja jemaah yang dibenarkan berada di masjid dan di surau yang terpilih untuk melaksanakan solat berjemaah. Dengan kawalan pihak polis dan rela, keadaan secara umumnya adalah terkawal. Alhamdulillah, SOP PKPB juga dapat dipatuhi dengan baik tanpa sebarang kejadian yang tidak diingini. Bagi yang berpeluang untuk mendirikan solat berjemaah di masjid dan surau, jangan lupa untuk mematuhi garis panduan PKPB yang telah pun diumumkan. Ambillah wuduk di rumah, patuhi prosedur pengambilan suhu badan, dan yang sebaiknya ialah bawa sejadah sendiri ke masjid. Ketika hendak mulakan solat, biasanya imam akan kata rapat-rapatkan saf. Kali ini tidak.
Untuk menjaga penjarakan sosial, imam mesti ingatkan makmum supaya renggang-renggangkan saf. Nah, ini adalah lebih afdal. Selepas solat, tak perlu bersalaman dengan jemaah yang lain. Ingat, saya ulang, tak perlu bersalam. Cukup sekadar tunduk sebagai tanda hormat dan senyum saja. InsyaAllah kita akan tetap dapat pahala berjemaah dan sekaligus membantu usaha mengawal jangkitan COVID-19. Pembayaran zakat fitrah juga boleh dibuat secara atas talian atau kepada amil yang dilantik mengikut jadual yang telah pun disusun. Dan ini memudahkan kita melaksanakan tuntutan rukun Islam tanpa mendedahkan diri kepada bahaya jangkitan COVID-19. Saya percaya kebijaksanaan dan dedikasi para pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid dan surau akan dapat memberikan peluang kepada umat Islam beribadah pada masa yang sama mematuhi garis panduan atau SOP yang ditetapkan dalam usaha kita untuk mengawal penularan wabak COVID-19 ini. Bagi yang tak berpeluang ke masjid ataupun surau untuk solat berjemaah, teruskanlah amalan solat berjemaah bersama keluarga di rumah. Hidupkanlah kegembiraan dan rasa kesyukuran selesai berpuasa dengan alunan takbir bersama ahli keluarga. Rujuklah panduan untuk mendirikan solat sunat berjemaah Aidilfitri dan amalan-amalan sunat lain yang disediakan oleh pihak berkuasa agama negeri dan juga alim ulama kita. Kemeriahan Aidilfitri kali ini tentu sekali agak berbeza. Peluang untuk kita menziarahi ahli keluarga dan sahabat handai juga terhad. Tiada majlis rumah terbuka ataupun kenduri kendara untuk kita hadir dan berjumpa sanak saudara dan juga rakan taulan kita. Tetapi ini tidak bermakna Aidilfitri kali ini tidak meriah. Wujudkanlah suasana kemeriahan dan kegembiraan sambutan Aidilfitri bersama ahli keluarga kita. Begitu juga bagi mereka yang berada di rumah-rumah kebajikan dan pusat penjagaan anak-anak yatim. Saya yakin ramai para petugas dan sukarelawan berhati mulia yang akan berusaha untuk mewujudkan suasana kegembiraan menyambut Aidilfitri di kalangan mereka. Saya juga mendoakan agar para petugas barisan hadapan, anggota keselamatan yang bertugas di perbatasan negara dan rakyat Malaysia yang berada di luar negara dapat menyambut Aidilfitri dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan serta sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, pada musim perayaan kali ini kita tak dibenarkan untuk bergerak merentas negeri untuk balik ke kampung. Kita juga mesti mematuhi SOP sambutan perayaan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dengan nasihat Kementerian Kesihatan. Ziarah keluarga terdekat dibenarkan dengan maksima 20 orang tetamu sahaja untuk satu hari. Jadi saudara-saudari, saya ingatkan dan nasihatkan, berbincanglah dengan adik-beradik dan saudara mara siapa yang boleh datang berziarah ke rumah anda. Ketika saudara mara kita berada di rumah, maka pastikanlah mereka mengamalkan penjarakan sosial serta elakkan bersalaman dan bersentuhan. Jaga mak, ayah dan nenek kita yang telah berusia. Ini kerana mereka lebih terdedah kepada jangkitan COVID-19 ini. Tak mengapalah, pada hari raya kali ini kita tak bersalam ataupun peluk cium datuk ataupun nenek kita. Bukan kita tak sayang mereka, tetapi kerana kita sayangi mereka lah
kita elakkan daripada menyentuh mereka. Bagi yang bergejala seperti demam, duduklah di rumah saja, tak perlu bergerak ke sana sini. Elakkan bersesak-sesak di tempat ataupun ruang yang sempit. Pastikan anda jarakkan diri daripada tetamu yang lain. Kemudian, selepas selesai berkunjung ke rumah keluarga terdekat ataupun melayan tetamu, pastikan anda cuci tangan dan kekalkanlah kebersihan diri anda. Bagi tuan rumah yang menerima tetamu, bersihkanlah rumah anda dengan segera. Elakkan juga menziarahi pusara. Ini kerana kawasan perkuburan biasanya menjadi antara tempat tumpuan di hari perayaan ini. Kita nak hindari saudara-saudari daripada berhimpun di satu tempat yang boleh mendedahkan diri kepada penularan wabak COVID-19 ini. Semua ini penting supaya kita dapat menyambut Aidilfitri dan pada masa yang sama mengelakkan risiko penularan wabak COVID-19 selepas cuti perayaan. Dan saya perlu sebutkan perkara ini kerana di beberapa buah negara lain, wabak COVID-19 menular selepas musim perayaan. Kita nak elakkan perkara seperti ini berlaku di negara kita. Na'udzubillah. Jadi biarlah kita ambil langkah-langkah yang lebih berhati-hati supaya kita selamat di kemudian hari. Bab kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Saya ingin tegaskan bahawa keputusan yang dibuat oleh kerajaan mengenai garis panduan hari perayaan adalah bersandarkan kepada prinsip maqasid syariah, iaitu memelihara nyawa. Kita korbankan sedikit adat ataupun kelaziman kita demi untuk mengelakkan jangkitan COVID-19 dan menyelamatkan nyawa kita serta orang-orang di sekeliling kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita bertuah kerana kita memiliki kemudahan kesihatan antara yang terbaik di dunia. Kita juga mempunyai doktor, jururawat dan petugas barisan hadapan yang berkhidmat dengan penuh dedikasi dan profesional. Kerana itu setakat ini kita menjadi antara negara yang paling berjaya mengawal penularan COVID-19. Namun, dalam menentukan kejayaan kita seterusnya, yang lebih penting ialah tanggungjawab diri kita sendiri. Tanggungjawab saya dan tanggungjawab saudara-saudari sekalian. Jika kita patuhi SOP yang ditetapkan, bermakna kita telah pun melaksanakan tanggungjawab kita. Ini besar maknanya kepada kita semua. Mulai sekarang, setiap kita, terutamanya pimpinan dalam masyarakat dan komuniti, memikul tanggungjawab yang lebih besar selain frontliners kita untuk mengawal penularan wabak COVID-19 sebagai langkah exit plan sebelum PKPB dihentikan di suatu masa nanti. Tiada siapa yang lebih mampu untuk nak melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini selain kita. Jika kita tidak mahu dijangkiti virus ini, kita harus di sepanjang masa mengamalkan SOP peribadi seperti memeriksa suhu badan untuk mengetahui kita tidak demam, penjarakan sosial sebagai satu kemestian, kebersihan diri dengan basuh tangan menggunakan sabun dan sanitizer seberapa kerap yang boleh dan memakai topeng mulut dan hidung sepanjang masa apabila berada di luar rumah. Yang penting kita menegur dan mengingatkan sesama kita mengenai perkara-perkara ini sebagai kewajipan kita bersama. Hanya apabila ini sudah jadi resam biasa kita, maka barulah kerajaan dapat memutuskan bila PKPB ini
tidak dikuatkuasakan. Kita telah pun berada di hujung Ramadan dan di ambang Syawal ini. Apa yang penting ialah kita tidak sesekali melupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala memfardukan ibadah puasa ke atas kita, iaitu untuk mencapai ketakwaan serta Aidilfitri sebagai tanda kemenangan dan kembalinya kita kepada fitrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di sepanjang Ramadan ini dan kita semua menjadi hamba-Nya yang lebih bertakwa. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada petugas barisan hadapan dan semua rakyat Malaysia yang senantiasa memberikan sokongan padu dan kerjasama pada kerajaan dalam memerangi wabak COVID-19 ini. Setiap kali menjelang hari raya, saya terkenang lagu Allahyarham Datuk Ahmad Jais. Saya tak pandai menyanyi, tapi saya hanya nak sebutkan apa kata-kata dalam lagu itu, ialah selamat hari raya Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia, selamat hari raya. Saya, isteri dan seisi keluarga ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada saudara-saudari sekalian dan semua umat Islam di mana jua anda berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.